Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Yang saya hormati seluruh jawatan kuasa pengurusan surau, hadirin dan hadirat sidang jemaah, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya, alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dapat bersama sekali lagi berkumpul bagi kita menyambung majlis pengajian bulanan kita pada membahaskan berkenaan dengan fiqh salat, pada membahas berkenaan dengan fiqh salat. Dan kita masih berada pada perbahasan syarat-syarat sah salat. Dan dahulu kita menyebutkan bahawasanya syarat sah salat ini ada 5. Yang pertamanya kita telah sebutkan dahulu pada 2 bulan yang lepas, iaitunya suci kita ini daripada najis. Suci kita daripada najis. Dan sucinya seseorang itu daripada najis adalah merujuk kepada 3 perkara. Yang pertama, sucinya tubuh badan dia daripada najis. Yang kedua, sucinya pakaian dia daripada najis. Kerana kadang-kadang pakaian suci tapi badan bernajis. Kadang-kadang badan tu suci tapi pakaian bernajis. Jadi kedua-duanya mesti suci daripada najis. Dan yang ketiga adalah sucinya tempat salat. Maknanya tempat yang kita dirikan salat di situ wajib suci dan bersih daripada apa? Daripada najis. Tapi kalau tempat kita bersih, di dalam kawasan tu, di hujung itu ada najis, yang ni tak memberi kesan, salat kita sah. Kemudian pada bulan yang lepas kita memasuki syarat yang kedua dan juga syarat yang ketiga daripada syarat-syarat sah salat, iaitu yang kedua adalah mengetahui masuknya waktu salat. Mengetahui masuknya waktu salat. Maknanya tidak sah salat sekiranya waktu belum masuk. Macam sekarang kita dah ada wuduk, betul tak? Contoh, kita ada wuduk. Kemudian kita berpakaian dengan menutup aurat. Kemudian kita nak menghadap ke arah kiblat. Tak ada najis pada pakaian, pada badan, pada tempat salat. Kemudian kita pun nak buat solat zuhur sekarang. Sah tak salat? Kita kata tidak sah, kerana waktu belum masuk. Walaupun syarat-syarat lain ada, suci daripada hadas, menghadap kiblat, menutup aurat, suci daripada najis, tetapi syarat ini penting, iaitu waktu solat mesti telah masuk baru kita boleh solat. Selagi mana waktu belum masuk, selagi itulah kita tidak boleh solat. Kalau kita solat juga, solat kita itu tidak sah. Dan kemudian yang ketiga, kita telah menyebutkan pada bulan yang lepas juga, pada kuliah yang lepas, syarat sah salat yang ketiga adalah satrul aurah, menutup aurat. Menutup aurat. Dan kita dah kata aurat orang lelaki di dalam salat adalah antara pusat hingga lutut. Antara pusat hingga lutut. Iaitu apa-apa yang berada di antara pusat hingga lutut seseorang lelaki, itu adalah aurat dia yang wajib dia tutup. Kalau terdedah antara pusat hingga lutut ini, ketika dia sedang salat, maka salatnya batal jika dia tidak tutup cepat-cepat. Maknanya kalau dia tak cepat-cepat tutup. Maksudnya apa? Kalau dia cepat-cepat tutup, batal tak? Tak. Kalau dia cepat tutup, tak batal. Sebab itu para ulama
dalam kitab-kitab fiqh mereka kata antara perkara yang membatalkan solat adalah terdedahnya aurat jika tak ditutup serta-merta. Tapi kalau ditutup serta-merta maka tidak sah, tidak memberi kesan lah kepada sahnya solat. Solat adalah sah. Adapun aurat orang perempuan di dalam solat adalah seluruh tubuh kecuali muka dan dua tapak tangan. Aurat orang perempuan di dalam solat adalah seluruh tubuh dia kecuali muka dan dua tapak tangan. Yang ini kita telah sebutkan pada majlis yang lepas, pada kuliah yang lepas. Kemudian hadirin sidang jemaah yang saya hormati, pada petang ini kita nak masuk kepada syarat yang keempat. Yang ini bab baharu. Bukan bab lah, kita masih berada dalam syarat sah salat, tapi ini topik baharu. Iaitu syarat sah salat yang keempat. Kita dah sebut suci daripada hadas. Kita dah sebut mengetahui masuknya waktu salat, menutup aurat, dan yang keempat adalah kata penulis kitab istiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Salat ni dia wajib menghadap ke arah kiblat. Dan kiblat kita adalah Kaabah. Ataupun nama lainnya Baitullah. Ataupun nama lainnya Baitul Atiq, yang terletak di dalam Masjidil Haram di kawasan Makkah Al-Mukarramah di dalam negara Arab Saudi pada hari ini. Di situlah dianya kiblat kita ini, kiblat umat Islam. Jadi itulah kewajipan kita. Kalau kita salat, kita kena menghadap ke arah itu. Istiqbalul qiblah, menghadap ke arah kiblat. Dan dalil pensyariatan dan kewajipan menghadap kiblat adalah firman Allah di dalam Al-Baqarah. Allah kata, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Hadapkanlah atau palingkanlah wajah kamu menuju ke arah atau menghadap ke arah Masjidil Haram. Sebahagian ulama tafsir mereka kata begini, kaedah penting. Dalam Quran, semua perkataan Masjidil Haram adalah merujuk kepada Masjidil Haram kecuali ayat ni. Kecuali ayat ni. Ayat ni Masjidil Haram bukan merujuk kepada masjid. Tetapi Masjidil Haram merujuk kepada apa? Kaabah, merujuk kepada Kaabah. Kerana antara Kaabah dan Masjidil Haram ni perkara sama ke perkara berbeza? Dia dua benda yang berbeza sebenarnya. Kaabah dalam Masjidil Haram, betul tak? Menghadap Kaabah tak semestinya menghadap Masjidil Haram. Kerana Masjidil Haram tu jauh lebih besar daripada Kaabah. Kita dituntut menghadap Kaabah. Jadi kata para ulama tafsir, semua ayat dalam Quran yang merujuk kepada Masjidil Haram adalah merujuk kepada Masjidil Haram. Macam bila Allah kata subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Haram ila al-Masjidil Aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina, itu dalam surah Al-Isra ayat yang pertama. Maka Masjidil Haram tu masjid lah, bukan Kaabah. Tapi kecuali ayat ni, surah Al-Baqarah ayat yang ke-150. Perkataan Masjidil Haram di sini merujuk kepada Kaabah. Jadi maknanya fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, terjemahannya adalah fawalli wajhaka syatral Kaabah. Maknanya palingkanlah wajah kamu wahai Muhammad menghadap ke arah Kaabah. Itu menghadap kiblat. Itulah maksudnya menghadap ke arah kiblat. Jadi seseorang yang menghadap kiblat ni dia wajib menghadap kiblat dengan bahagian hadapan badannya. Maknanya secara khususnya bahagian dada ni, sebab ni bahagian paling besar daripada anggota depan kita. Kalau seseorang solat, dadanya menghadap kiblat, tapi kepalanya ke kanan sebagai contoh, atau kepalanya ke kiri, solat dia sah ke tidak? Kita kata solatnya adalah sah. Solatnya adalah sah. Kerana apa sah? Kerana dada menghadap kiblat. Jadi yang dimaksud menghadap kiblat ni adalah menghadap kiblat dengan dada, Adapun kalau seseorang itu dia solat, dada dia menghadap kiblat, tapi kepala ke kanan, kepala ke kiri tengah solat ni, maka solatnya sah, cuma perbuatan itu hukumnya makruh. Ingat, perbuatan itu hukumnya adalah apa? Makruh. Dan makruh ni kalau kita buat kita tidak berdosa, tapi kalau kita tinggalkan kita dapat pahala. Itulah sifat makruh, ciri-ciri makruh. Baik. Kemudian dikatakan di sini,
Ada lagi hadis daripada Nabi SAW, baginda kata apa? Idza qumta ila salah fasbighil wudu, kata Nabi SAW. Apabila kamu ingin mendirikan salat, maka hendaklah kamu sempurnakan wudu. Maknanya hendaklah kamu sempurnakan wudu. Sempurnakan wudu ni maknanya dia kena jaga yang wajib, yang rukun-rukun wudu. Walaupun kita tak belajar di tempat kita ini dengan saya lah untuk kita terus masuk bab salat. Tapi kita kena tahu bahawasanya rukun wudu ada 6. Yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, ketiga membasuh tangan berserta siku, yang keempat sapu kepala, iaitu sedikit daripada bahagian kepala, yang kelima membasuh kaki berserta buku lali, dan yang keenam adalah tertib. Hadirin dan hadirat. Jadi bila cukup 6 ni, maka cukuplah syarat ataupun rukun wudu. Ini makna kita kena sempurnakan yang itu yang wajib. Tapi lebih baik kalau kita masukkan yang sunat. Kemudian Nabi kata apa? Nabi kata summastaqbilil qiblah, dan kemudian setelah kamu berwudu, hendaklah kamu menghadap ke arah kiblat. Hendaklah kamu menghadap ke arah kiblat. Fakabbir, dan setelah itu hendaklah kamu bertakbir. Ini Nabi ajar kepada satu orang lelaki tata cara salat. Jadi nak salat ni kena ambil wudu, kena hadap kiblat, kena takbiratul ihram. Ini yang Nabi ajar. Wal muradu bil masjidil harami bil ayah wa bil qiblati fil hadith al Ka'bah. Yang dimaksudkan dalam ayat yang saya bacakan tadi 150 surah Al-Baqarah itu, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Yang dimaksudkan dengan Masjidil Haram dalam ayat itu, kata penulis kitab, dan yang dimaksudkan dengan kiblat dalam hadis Nabi kepada lelaki tadi, Nabi kata hendaklah kamu menghadap ke arah kiblat tu, maka yang dimaksudkan dengannya adalah apa? Al-Ka'bah. Yang dimaksudkan dengannya adalah Ka'bah. Baik. Jadi ini adalah syarat sah salat yang keempat. Cumanya penulis kitab dia tak masukkan syarat yang kelima. Saya tak pasti kenapa. Tapi dalam kitab-kitab yang lain ada. Dia tidak memasukkan syarat yang sebenarnya ada 5 keseluruhan syarat sah salat ini, hadirin dan hadirat. Jadi saya kongsikan faedah. Tapi buku yang saya rujuk di sini, dia hanya meletakkan 4 sahaja syarat. Tapi kita tambah satu lagi. Yang keenam. Yang keenam adalah suci daripada hadas. Suci daripada hadas. Ada beza antara suci daripada hadas dengan suci daripada najis. Betul tak? Suci daripada najis kita dah sebutkan sebelum ini. Hadas tidak semestinya najis. Hadas tidak semestinya najis. Kita kata hadas terbahagi kepada 2. Hadas terbahagi kepada 2. Yang pertama hadas besar, betul tak? Dan yang kedua adalah hadas kecil. Dan apakah yang membezakan hadas besar dan hadas kecil? Caranya mudah aja. Dalam kitab Kashifatus Saja Syarah Safinatin Najah, penulis kitab tu ulama yang berasal daripada Indonesia, namanya Nawawi Banten rahimahullah. Beliau mengatakan bahawasanya hadas besar adalah perkara yang mewajibkan mandi. Hadas besar adalah perkara yang mewajibkan mandi. Manakala hadas kecil adalah perkara yang mewajibkan wudu. Jadi itulah perbezaan hadas besar, hadas kecil. Hadas besar mewajibkan mandi, hadas kecil mewajibkan wudu. Jadi adakah semua hadas ini najis? Kita kata bukan semua. Contoh antara perkara yang menyebabkan kita berhadas adalah kita kentut. Kentut batal tak wudu? Batal sebab dia menjadikan kita berhadas. Tapi adakah kentut itu najis? Kentut bukan najis. Nampak pun tak, macam mana kita nak tahu? Kita pegang pun tak boleh. Macam mana kita nak tahu dia najis? Jadi kentut bukan najis, hadirin dan hadirat. Tapi ia menjadikan seseorang itu berhadas. Nampak? Dan begitu juga dengan hadas besar. Antara perkara yang menjadikan kita berhadas besar adalah keluarnya air mani. Betul tak? Keluar air mani mewajibkan mandi. Kan tadi saya kata hadas besar mewajibkan mandi. Jadi antara perkara yang mewajibkan mandi adalah keluarnya mani. Tapi air mani adakah najis? Air mani najis ke tidak? Air mani dia bukan najis. Jadi maknanya sebab itu ada beza antara suci daripada najis dengan suci daripada hadas.
Air mani adalah suci. Air mani adalah suci. Dia bukan najis. Yang najis hanyalah merujuk kepada air mazi dan juga air wadi. Ini adalah najis. Tetapi air mani tidak najis. Ia adalah suci. Ia adalah suci. Jadi di sini kita kata berbeza. Maka syarat sah salat yang kelima ini, hadirin dan hadirat yang saya hormati, adalah suci daripada hadas. Maknanya ketika kita nak salat dan ketika kita sedang salat dan sehinggalah kita selesai salat, kita mesti suci daripada hadas. Sama ada hadas kecil atau hadas besar. Contoh kita kata perkara yang menjadikan kita berhadas kecil adalah yang pertama, keluarnya sesuatu daripada kubul atau dubur. Keluarnya sesuatu daripada kubul atau dubur. Keluar sesuatu daripada kubul ni, sesuatu, perkataan sesuatu ni perkataan yang umum sebenarnya. Sesuatu, apa sahaja yang boleh keluar daripada kubul ataupun dubur. Sama ada benda itu common keluar ataupun benda itu nadir. Nadir ni maknanya jarang berlaku. Yang common ini contohnya seperti apa? Keluar air kencing. Betul tak? Air kencing keluar daripada kubul, iaitu kemaluan hadapan. Keluarnya najis daripada dubur, iaitu apabila kita buang air besar. Yang ini menjadikan kita berhadas, iaitu berhadas kecil. Dan termasuk keluar sesuatu daripada kubul atau dubur adalah apa dia? Kentut tadi. Kentut keluar sesuatu, iaitu keluar angin, hadirin dan hadirat, daripada dubur. Sebab itu orang bangkitkan persoalan. Kalau kentut menyebabkan wuduk kita terbatal, kenapa kalau kita sendawa atau belahak tak menyebabkan wuduk kita terbatal? Apa jawapannya? Kentut keluar angin, sendawa pun keluar angin juga. Jadi jawapannya adalah kentut ni keluar daripada dubur. Adapun sendawa atau belahak itu dia keluar daripada mulut. Yang ni memang ada beza. Sebab itu kata kuncinya kena faham kaedah. Kaedah tu kata keluarnya sesuatu daripada kubul atau dubur. Bukan keluar sesuatu daripada ni. Nanti bukannya keluar sesuatu daripada tubuh badan kita, tak. Keluar sesuatu daripada kubul atau dubur. Sebab itu kalau keluar hingus, hadirin dan hadirat, kena wuduk ke? Kita kata tak lah, sebab hingus keluar daripada hidung, bukan keluar daripada kemaluan. Dan kalau kita keluar air mata bila menangis, sebagai contoh, perlu ambil wuduk ke? Tak perlu, kerana air mata keluar daripada mata, bukan daripada kubul atau dubur. Jadi yang menjadikan kita berhadas kecil adalah keluar sesuatu daripada kubul atau dubur saja. Sama ada sesuatu itu sesuatu yang nampak atau yang tidak nampak. Yang nampak macam air kencing, macam najis yang keluar daripada kubul atau dubur. Yang tidak nampak ini seperti apa? Seperti kentut tu tadi. Kentut tak nampak, hadirin dan hadirat. Jadi kita boleh bezakan di antara hadas kecil ini. Dan kita katakan sambungannya, sama ada perkara yang keluar itu adalah perkara yang biasa ataupun yang jarang-jarang berlaku. Yang jarang berlaku ni contoh, kalau seseorang itu kencing, dia keluar batu kecil, hadirin sidang jemaah. Ataupun maknanya katakan dia tidak kencing, tak keluar air kencing, tapi keluar batu daripada kemaluan dia. Adakah ini menjadikan dia berhadas kecil? Kita kata ya. Kerana keluarnya sesuatu daripada kubul atau dubur. Kalaulah kata keluar ulat daripada saluran dubur dia, adakah dia dikira berhadas? Kita kata ya, sebab keluar sesuatu daripada kubul atau dubur. Sebab itu dalam mazhab Syafi'i menyebut tentang suatu perkara yang berlaku kepada orang perempuan, iaitu kentut farash. Kalau tuan-tuan biasa dengar, kentut farash. Maknanya angin keluar daripada kemaluan orang perempuan. Angin keluar daripada kemaluan orang perempuan. Jadi, kalau tuan-tuan jelas kaedah yang saya sebut tadi, kalau kentut farash ni menjadikan seseorang perempuan tu berhadas ke tidak? Berhadas ke tidak? Sebab dia keluar daripada kubur. Itulah jawapan dalam mazhab Syafi'i. Walaupun isu ini khilaf, tapi dalam mazhab Syafi'i dia kata membatalkan wuduk. Kerana keluar daripada kubur. Sama ada kubur atau dubur. Satu lagi isu adalah isu medik.
Contoh, orang tanya tentang suppository. Suppository ni adalah memasukkan ubat solid, pepejal ke dalam saluran tubuh dalam proses nak merawat sakit. Jadi dia masuk ubat pepejal itu ke dalam saluran tubuh. Kalau masuk ke dalam tubuh, adakah ini membatalkan wuduk? Tak. Tapi kalau ubat tu dia masuk, dia keluar balik, batal tak? Yang ni batal. Sebab keluar sesuatu daripada kubur atau dubur. Tuan-tuan kena jelas berbezanya antara yang membatalkan wuduk dengan yang membatalkan puasa. Yang membatalkan wuduk ni adalah apa yang keluar. Contohnya kentut, contohnya air kencing, contohnya najis, contohnya ulat, contohnya ubat, contohnya batu. Kalau keluar daripada kubur atau dubur, maka ini membatalkan wuduk. Tapi yang membatalkan wuduk bukan apa yang membatalkan puasa, bukan apa yang keluar. Yang membatalkan puasa adalah apa yang masuk. Jadi di situ ada beza sikit antara yang membatalkan puasa dengan yang membatalkan wuduk. Contoh batal puasa apa dia? Masuk makanan dalam mulut, bukan keluar makanan daripada mulut. Maknanya kalau seseorang tu muntah tak sengaja, ini tak batal wuduk, tak batal puasa. Kemudian dia masuk apa lagi? Masuk air dalam mulut. Ataupun dia masuk macam-macam lah. Kalau katakan ini membatalkan wuduk, sekiranya masuk ke dalam, orang kata bahagian dalaman tubuh badan dia. Hadirin dah hadirat. Sekiranya masuk ke dalam bahagian dalaman tubuh badan dia, maka kita katakan ini adalah antara perkara yang menjadikan seseorang itu berhadas. Keluarnya sesuatu daripada kubur atau dubur, sama ada sesuatu itu sesuatu yang normal ataupun sesuatu yang jarang-jarang berlaku. Okey, baik. Kemudian antara perkara yang menjadikan seseorang itu berhadas ataupun dia dikira wuduknya terbatal, yang menyebabkan dia kalau dia nak solat dia kena ambil wuduk balik, adalah berlakunya persentuhan di antara lelaki dan perempuan. Berlakunya persentuhan di antara lelaki dan perempuan. Dalam mazhab Syafi'i, dia membatalkan wuduk. Perbuatan ini membatalkan wuduk. Cuma dalam mazhab Syafi'i, persentuhan antara lelaki dan perempuan ni membatalkan wuduk hanyalah apabila cukup 5 syarat. Bila cukup 5 syarat ni, barulah wuduk tu terbatal dan menjadikan seseorang itu berhadas kecil. Apa dia 5 syarat tu? Hadirin dah hadirat. Yang pertama adalah kita kata persentuhan itu mesti berlaku di antara lelaki dan perempuan. Ini asas, paling asas. Maknanya kalau persentuhan berlaku antara lelaki dengan lelaki, kita bersalam dengan kawan kita, batal tak wuduk? Ini tak batal. Melainkan lelaki yang bukan ni lah, kita kata dia bukan lelaki tulin sebagai contoh. Boleh jadi dia perempuan pengkit. Jadi dia menyamar jadi lelaki. Yang ni batal lah wuduk. Jadi mesti syarat yang pertama lelaki dan perempuan, barulah wuduk terbatal. Yang kedua, lelaki dan perempuan ini keduanya mesti dewasa. Mesti dewasa. Maknanya kalau lelaki dewasa dia pegang budak-budak perempuan yang kecil, ini tak ada masalah. Macam contoh, kawan satu pejabat dengan dia, kawan perempuan dia, bawa anak. Anak tu pula anak perempuan. Kawan yang pejabat ni kawan perempuan. Jadi anak tu, budak perempuan tu umur 3 tahun, 2 tahun contoh, ataupun 4 tahun. Yang kawan lelaki ni pula dia tak boleh tengok budak comel. Contohnya, dia rasa geram nak picit pipi dia, contoh. Jadi dia pun, budak tu, dia kacau budak tu, dia cubit pipi budak tu. Dalam keadaan dia ada wuduk. Batal tak wuduk dia? Tak batal, sebab dia lelaki dewasa. Kawan ni perempuan, tapi dia kanak-kanak perempuan. Jadi dia syarat yang kedua mesti lelaki dewasa dan kanak-kanak, lelaki dewasa dan perempuan dewasa. Kalau lelaki dewasa, kanak-kanak perempuan, ini tidak membatalkan wuduk. Kecuali lah kalau selepas dia cubit pipi budak tu, dia cubit pipi mak orang tu pula. Allah, tak ada kerja lah pula. Jadi kata comel macam mak dia comel, mak habislah batal wuduk. Hadirin dah, sebab kawan tu bukan mahram dia. Jadi ini membatalkan wuduk sebab lelaki dan perempuan dewasa. Dan yang ketiga, syarat yang ketiga adalah lelaki dan perempuan ini mestilah bukan mahram. Kalau lelaki dah cukup syarat, perempuan dah cukup, kedua-duanya dewasa, tetapi mereka berdua ni mahram, ini tak membatalkan wuduk. Mahram ni maknanya wanita yang kita haram berkahwin dengan dia. Contohnya, kalau kita ni lelaki, mak kita lah. Jadi kalau kita salam mak kita dalam keadaan kita ada wuduk, tak batal wuduk, sebab mak kita mahram kita. Macam tu juga kita salam dengan kakak kita. Macam tu juga kita salam dengan adik perempuan kita.
Macam tu dengan makcik kita, tak kiralah makcik kita tu adik-beradik mak ke, adik-beradik ayah ke, mak saudara daripada ibu, daripada ayah, kedua-duanya adalah mahram. Dan anak perempuan kita, kalau kita salam dengan dia, anak perempuan kita pun dah 30 tahun, sebab ialah kita pun dah 70 tahun contohnya. Jadi ini adalah dewasa dan dewasa, lelaki dan perempuan, tapi batal tak wuduk? Tak batal sebab mereka adalah mahram. Mereka adalah mahram. Dan juga anak saudara perempuan. Sama ada anak saudara perempuan tu adalah anak kepada abang kita, atau anak kepada kakak kita, atau anak kepada adik kita. Ini semuanya adalah mahram kita. Ni mahram ni dia ke atas sama je. Macam ke atas ni contohnya mak kita, di atas mak kita siapa? Nenek kita, betul tak? Atas nenek kita siapa? Moyang perempuan kita. Dia panggil apa istilah apa tak tahu. Tok nek ke apa ke? Terpulang lah. Tapi atas tu, semua tu adalah mahram kita. Yang ke bawah kita adalah anak perempuan kita, cucu perempuan kita, cicit perempuan kita, dan bawah-bawah tu semuanya adalah. Tapi jaranglah orang dapat siapa ke cicit perempuan tu zaman-zaman sekarang ni. Tapi kalau zaman nenek kita mungkin dia sempat tengok cicit lagi. Jadi kalau yang bawah-bawah lagi tu mungkin tidak sempat. Sebab itulah dalam mazhab Syafi'i, persentuhan antara suami isteri membatalkan wuduk. Ini sebab dia yang ketiga ni. Saya tanya kepada tuan-tuan yang telah berkahwin, isteri adalah mahram kita ke bukan mahram kita? Dia mahram ke bukan mahram? Sudah. Dia bukan mahram. Sebab kalau dia mahram, macam mana kita kahwin dengan dia? Mahram ni kan wanita yang haram berkahwin. Dia bukan mahram kita lah, kita boleh berkahwin. Oleh kerana itu dalam mazhab Syafi'i kata persentuhan antara lelaki dan perempuan, walaupun mereka suami dan isteri, ini membatalkan wuduk kerana mereka hakikatnya bukan mahram. Hadirin dah hadir. Ini pandangan dalam mazhab Syafi'i. Ada pun pandangan dalam mazhab lain tidaklah begitu. Ini pandangan dalam mazhab Syafi'i. Pandangan dalam mazhab Syafi'i, semata persentuhan berlaku antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram, ini membatalkan wuduk. Tak kiralah ada nafsu ke tak ada nafsu, ini membatalkan wuduk. Itu syarat yang ketiga. Dan syarat yang keempat, persentuhan ini mestilah berlaku tanpa lapik. Persentuhan berlaku tanpa lapik. Kalau berlaku dengan lapik, contohnya kalau macam kita ni baru balik daripada solat isyak sebagai contoh, orang lelaki lah, dan dia singgah ke kedai seketika, singgah ke kedai lah, yang jaga kaunter cashier 7 ruang tu adalah orang perempuan, tapi cashier ni dia pakai apa? Dia pakai glove, dia pakai sarung tangan contoh. Jadi bila nak pulang baki duit shilling tu, boleh jadi tersentuh tangan kawan tu dengan tangan kita bila dia nak pulang baki tu. Tapi batal tak wuduk kita dalam keadaan kita masih ada wuduk? Tak batal. Sebab apa? Kawan tu dia pakai glove, dia pakai sarung tangan. Dia pakai sarung tangan, jadi walaupun kena ke tangan kita, tapi berlapik, yang ni tidak membatalkan wuduk. Macam ada satu orang lelaki, katakan ditolak baju orang perempuan ni. Ni kena baju, ini tak batal lah wuduk. Ini kalau orang tanya apakah keperluan nak tolak bahu, ini cerita lain lah. Kita kata tak perlu pun nak tolak-tolak bahu. Tapi kalau berlaku adakah batal? Tidak batal. Sebab ini adalah ada lapik, bukannya tanpa lapik. Kalau tanpa lapik, maknanya kulit bertemu kulit, yang ini adalah membatalkan wuduk. Yang kelima adalah persentuhan itu mesti berlaku pada kulit. Persentuhan mesti berlaku pada kulit. Tubuh kita ni bukan semuanya kulit, betul tak? Anda setuju tak kalau saya cakap macam tu? Tubuh kita, anggota badan kita ni bukan semuanya kulit. Ada yang bukan kulit. Contohnya? Apa dia? Tak dengar? Mana orang jawabnya? Siapa jawab ni? Apa dia? Gigi. Saya tu nak tengok mana orang. Rupanya tepi ni. Terima kasih. Gigi jawapan yang betul. Gigi bukan kulit. Kalau gigi kita kulit, susahlah kita nak gigit kulit ayam tu. Betul tak? Kulit bertemu kulit, susahlah nak gigit. Jadi gigi bukan kulit. Itu antara jawapan dia. Jadi kalau ada satu orang lelaki, dia sentuh gigi orang perempuan, batal tak wuduk dia? Tak batal lah wuduk. Tapi soalannya, kenapa nak pegang gigi orang tu? Contoh. Tapi bukannya isu kenapa. Isunya sekiranya berlaku, boleh jadi dia doktor gigi, mana kita tahu, betul tak? Dia dentist. Kan kita kata dalam bab merawat ni, kalau perempuan tu ada dia punya peneman dia, suami dia sekali, tak ada masalah. Kita dah sebut pada minggu yang lepas, pada bulan lepas, dalam isu-isu rawatan dan perubatan ni. Jadi contoh mungkinlah dia doktor gigi, jadi dia kena terpegang ke gigi orang tu ke, dalam keadaan dia pun mula jadi tak pakai sarung tangan lagi ke. Jadi dalam keadaan dia ada wuduk,
Ini tidak membatalkan wuduk. Sebab gigi bukan kulit. Dan selain gigi, contohnya kuku. Kuku adalah bukan kulit. Selain itu adalah seperti rambut dan janggut dan misai. Ini semua bukan kulit. Tapi ini bukan menjadi dalil yang kata, oh kalau macam tu bolehlah saya pegang janggut Pak Ua saya. La ilaha illallah. Nak pegang janggut Pak Ua buat apa? Contoh, memang tak batal wuduk, tapi tak ada keperluan. Betul tak? Apa nak pegang-pegang yang benda yang kita ni bukan kahwin, belum kahwin lagi. Tak kira pegang janggut ke pegang apa ke, tapi tak, ini walaupun tidak membatalkan wuduk, tetapi ia tidak ada keperluan. Hadirin dah hadirat. Jadi inilah 5 syarat yang menjadikan wuduk terbatal dan menjadikan seseorang itu dikira berhadas kecil apabila berlakunya persentuhan, iaitu antara lelaki dan perempuan, kedua-duanya dewasa, kedua-duanya mestilah bukan mahram, dan yang keempatnya mesti persentuhan berlaku tanpa lapik, yang kelimanya persentuhan berlaku pada kulit. Hadirin dan hadirat. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang pertama tadi adalah wuduk terbatal disebabkan keluar sesuatu daripada kubur atau dubur. Yang kedua kita kata adalah disebabkan persentuhan antara lelaki dan perempuan. Dan yang ketiga ni penting juga, yang menjadikan kita berhadas kecil, wuduk kita terbatal. Iaitu apa? Iaitu kita memegang atau menyentuh kemaluan ataupun lingkaran dubur. Memegang kemaluan ataupun lingkaran dubur. Dalam bahasa Arab dikata halaqah ad-dubur, halaqatud dubur. Memegang kemaluan mewajibkan wuduk dalam mazhab kita ini, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda kata man massa zakarahu falyatawadda. Sesiapa yang memegang kemaluannya maka hendaklah dia berwuduk. Tapi istilah pegang hanyalah berlaku dengan apa, bahagian mana? Ni saya tunjuk ni bahagian tapak tangan. Hadirin dah hadirat. Tapak tangan kita ni ada 2 bahagian. Tak ada 3, 2 je. Bahagian zahir dan bahagian batin. Bahagian zahir dan bahagian batin. Zahir di bahagian ni lah, bahagian luar. Ini bahagian zahir. Yang ini batin. Batin ni maksud dia dalam. Maksud batin adalah dalam. Tu bila kita maaf zahir batin tu maknanya maaf luar dalam lah. Jadi ini bahagian dalam. Jadi yang membatalkan wuduk apabila kita menyentuh memegang kemaluan hanyalah dengan bahagian ini saja. Dengan bahagian dalam, bukan dengan bahagian ni. Maknanya kalau kemaluan kena bahagian ni, batal tak wuduk? Tak batal. Sebab ini tak dinamakan pegang, ini tak dinamakan sentuh. Macam contoh seseorang tu baru lepas mandi, kemudian dia nak pakai tuala, nak bersih lap badan apa semua, pap kena ke bahagian zahir ni. Batal tak wuduk? Tidak batal wuduk. Kecuali bahagian perut saja. Perut ni maknanya bahagian dalam. Dia kata butunul kaf wal asabi', bahagian batin tapak tangan dan juga jari jemari ni. Maknanya kalau terkena pada kemaluan maka ini membatalkan wuduk. Orang kata kenapa macam tu? Kenapa bahagian batin bukan bahagian zahir? Sebab yang dikira pegang hanyalah dengan bahagian batin saja. Kalau saya pegang handphone, mesti pegang dengan bahagian macam ni. Macam mana nak pegang handphone macam ni? Betul tak? Istilah pegang ni tu, ulama bahasa Arab ni bukannya tak cerdik, dia bijak. Jadi dia fikir, mas dalam hadis man massa zakarahu falyatawadda. Takkan orang pegang kemaluan macam ni. Mesti pegang kemaluan macam ni. Contohnya, mesti bahagian dalam tangan baru betul. Jadi itulah dianya yang membatalkan wuduk. Dan juga kalau dia menyentuh lingkaran apa tadi? Lingkaran dubur. Maknanya bukan semua punggung kalau disentuh membatalkan wuduk. Maknanya bukan semua bahagian punggung. Bahagian isi-isi itu tak batal wuduk. Macam kalau kita lepas ambil wuduk, kita pegang punggung kita. Ini tak batal wuduk. Pada papan punggung tu. Yang batal wuduk hanyalah apabila terkena lingkaran dubur tu. Maknanya saluran dubur tu, tempat keluar najis. Bila yang bahagian itu sahaja yang baru membatalkan wuduk. Hadirin dan hadirat. Dan termasuk dalam zakar, apabila Nabi kata man massa zakarahu itu, untuk orang ni terpakai untuk lelaki dan untuk perempuan. Cuma untuk orang lelaki dia juga termasuk kepada bahagian apa? Apa saya nak mengistilahkannya? Testicle. Hadirin, apa istilah dia? Telur lah kan? Itu pun termasuk. Maknanya di situ pun kalau disentuh dan dipegang membatalkan apa? Membatalkan wuduk. Ini kena tahulah juga. Sebab tidak wuduk kita terbatal maka tidak sah salat dalam keadaan macam tu. Jadi ini perkara yang menjadi seseorang itu berhadas. Jadi dia kena suci daripada benda-benda ini. Maknanya tak boleh nak solat sambil pegang pula kemaluan. Hadirin dah hadirat.
Tapi ingat, pegang kemaluan yang membatalkan wuduk hanyalah apabila dia berlaku secara tanpa lapik. Secara tanpa lapik. Kalau dia ada seluar, kemudian dia pegang ke bahagian itu, tidak ada isu. Tidak membatalkan wuduk. Tapi ini tanpa lapik. Contohnya kalau dia nak pergi buang air kecil, buang air besar, dia pegang kemaluan, ini memang membatalkan wuduk. Dan yang berikutnya, yang terakhir, hadirin dan hadirat, adalah seseorang itu tidur dalam keadaan punggung dia tidak tetap. Seseorang itu tidur dalam keadaan punggung dia tidak tetap. Punggung tetap dan punggung tidak tetap ni adalah kalau macam contoh, kita tidur duduk sebegini. Ini banyak berlaku dalam ceramah-ceramah agama, hadirin dan hadirat. Dia tidur dalam keadaan punggung dia tetap. Contoh. Jadi bila dia tidur, yang ini tidak batal wuduk. Maknanya tidur yang membatalkan wuduk hanyalah tidur dalam keadaan punggung tidak tetap pada tempat duduk itu atau tempat. Macam contoh dia tidur berbaring. Kita tidur berbaring, tak ada istilah tidur berbaring, tidur punggung tetap. Tuan-tuan percaya atau tidak, kadang kita tidur dalam keadaan begini, kalau kita pasang CCTV lah ke tempat kita tidur tu, kita akan dapat tengok macam mana pergerakan kita ke sana ke sini. Dalam tempoh 5 jam kita tidur tu, kejap ke sana, kejap ke sini, atas, bawah, apa semua, pergerakan kita. Maknanya itulah tidur dalam keadaan punggung tidak tetap. Jadi yang kategori itulah yang membatalkan wuduk. Kategori itulah yang membatalkan wuduk. Jadi kenapa kategori itu? Biasanya orang yang tidur dalam keadaan tersebut, dia umpama orang yang hilang akal. Dia tak tahu apa yang berlaku di sekeliling dia. Kadang dia mimpi apa pun, dia tak sedar pun. Sebab memang itulah maksudnya tidur dalam keadaan punggung tidak tetap kan. Tapi kadang biasanya orang yang tidur dalam keadaan punggung tetap, macam tidur, kalau macam contoh tidur dalam ceramah saya ni, bila saya panggil dia, tuan, dia terus buka mata dia. Dia sedar tu, dia dengar tu. Kalau dia tak dengar agak tu bahayalah. Itu boleh jadi membatalkan wuduk, hadirin dan hadirat. Jadi ini antara perkara yang menjadikan kita berhadas. Jadi kalau kita nak solat, kena suci bersih daripada perkara-perkara ini. Hadirin dan hadirat, selesailah perbahasan kita pada petang ini. Saya minta maaf jika ada salah dan silap, terkasar bahasa dalam penyampaian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.